Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita ke dalam channel Cikgu Badrul. Okey, hari ini kita akan menceritakan apa itu sebenarnya pemikiran komputasional. Okey, pemikiran komputasional adalah pendekatan masalah yang kompleks secara sistematik. Okey, membina dan menterjemahkan penyelesaian masalah, membolehkan kita memahami bagaimana komputer atau orang menyelesaikan masalah. Teknik komputasi sangat berguna kepada saintis komputer, tetapi juga dapat digunakan oleh semua orang pada semua subjek juga. Dan sebenarnya anda boleh menggunakan beberapa teknik yang akan anda dengar dalam kehidupan seharian anda, sehingga pemikiran komputasional membolehkan anda memahami bagaimana sesebuah komputer dan orang boleh menyelesaikan masalah. Okey, ini adalah Ahmad. Ia terdampar sendirian di sebuah pulau yang peluangnya hidup tidaklah besar. Tetapi mari kita lihat bagaimana pemikiran komputasional dapat membantunya bertahan lama. Untuk diselamatkan, okey, mari kita bagi dia pulau yang lebih besar untuk memberinya lebih peluang untuk dia bertarung. Ahmad telah mendapat pulau yang lebih besar. Ini memberikan dia peluang bertarung untuk hidup dengan lebih tinggi. Okey, mari kita lihat teknik pemikiran komputasional. Okey, teknik pemikiran komputasional ada 6, iaitu yang pertama adalah teknik leraian, teknik pengecaman corak, peniskalaan, algoritma atau pengiklakan. Untuk tingkatan 3 pengiklakan, untuk tingkatan 4 dan 5 adalah algoritma. Manakala yang kelima adalah penangkulan logik dan penilaian. Okey, anda boleh menyelesaikan masalah dengan menggunakan beberapa atau semua kaedah ini mengikut urutan apapun. Okey, teknik pertama yang Ahmad akan cuba adalah teknik leraian. Ini bermaksud mengambil masalah yang besar dan memecahkan kepada masalah yang lebih kecil yang boleh diuruskan oleh Ahmad. Masalah yang kompleks yang Ahmad hadapi ialah kelangsungan untuk hidup, dan cara ia melihatnya adalah sub kepada permasalahan yang perlu ia selesaikan. Okey, kita tengok teknik leraian. Okey, apa yang Ahmad mahukan? Ahmad mahukan untuk hidup, bertahan hidup di pulau ini. Okey, keperluan utamanya ialah makanan, air, perlindungan, tetapi juga perlu membuat persediaan untuk diselamatkan. Untuk diselamatkan sekiranya dia hendak menarik perhatian kapal yang lalu atau kapal terbang. Okey, Ahmad akan mengambil sub masalah dan pecahkan kepada sub masalah yang lebih kecil. Okey, kita lihat untuk makanan. Ahmad memutuskan untuk memanfaatkan perairan memancing yang berada dalam kawasannya, tetapi dia bukanlah peminat sushi. Jadi, dia kena cari cara untuk memasak hasil tangkapannya. Okey, kita lihat pula masalah air. Ahmad menyedari dia perlu mencari sumber air tawar. Ahmad perlu mencari sumber air tawar yang baik atau kaedah untuk membersihkan air. Okey, Ahmad tidak berhenti di situ. Dia akan menangkap ikan dengan cara menjerat dan menggunakan lembing. Okey, bagi memasak Ahmad perlukan api. Bagi sumber air Ahmad perlukan hujan dan sungai. Okey, sumber air Ahmad perlukan daripada hujan dan sungai. Untuk lokasi dia perlukan peta dan dia perlukan kawasan lokasi tempat berlindung yang kering dan panas. Seterusnya mari kita lihat diagram berstruktur berguna lebih daripada satu kali apabila desain ataupun reka bentuk aplikasi merujuk kepada penguraian berfungsi. Contohnya di sini anda dapat lihat gambar rajah struktur untuk perisian yang mungkin berjalan di telefon bimbit. Ia tidak semestinya lengkap, tetapi ia apabila pengatur cara boleh melihat di mana kod program yang sama boleh digunakan semula pada bahagian yang berbeza dalam aplikasi yang sama. Okey, kita boleh lihat di sini address book adalah aplikasi yang digunakan pada program yang berbeza. Okey, ia bermaksud penyelesaian masalah sama dengan masalah yang diselesaikan sebelum ini. Kemudian gunakan penyelesaian yang sama atau serupa untuk masalah tersebut. Okey, kita kembali kepada Ahmad. Kita akan pelajari pula teknik
pengecaman corak. Ahmad memerlukan api untuk pelbagai jenis alasan. Okey, kita lihat di sini Ahmad perlukan api untuk memasak, okey, untuk tempat berlindung, dan yang ketiga adalah isyarat api. Jadi ketiga-tiga perkara ini memerlukan Ahmad menyalakan api. Okey, yang kedua, Ahmad memerlukan lokasi yang baik untuk meneruskan kehidupannya dengan mudah. Yang ketiga, dia perlukan bahan bakar. Seharusnya dia tiada masalah untuk mencari kayu api atau kayu yang mati untuk digunakan sebagai bahan api. Dan Ahmad juga perlu mencari cara untuk memulakan pembakaran, tetapi memulakan api lebih senang diucapkan daripada melakukannya. Okey, nasib baik Ahmad ada pengalaman sebagai pengakap yang mengajar Ahmad membolehkan dia memulakan api dengan menggosok kayu. Ini adalah penyelesaian yang telah dicuba dan diuji di dalam pengakap semasa Ahmad berada di sekolah. Ini adalah contoh pengecaman corak yang terbaik. Contoh pengecaman corak biasanya dalam sains komputer, contohnya pengatur cara membuat satu permainan, mengesan skor dan paparan tertinggi, dan siapakah pemain yang terbaik di akhir setiap perlawanan. Setiap kali kita bermain, skor kita akan dibandingkan dengan pemain yang terdahulu untuk membawa anda ke main score, dan apabila anda cukup baik, ia akan membawa anda ke leaderboard dan disusun ke dalam urutan yang baru. Okey, menyusun nombor adalah masalah yang biasa dalam sains komputer. Okey, generalisasi adalah berkaitan dengan pengecaman corak. Generalisasi ialah mencari jalan keluar yang baru untuk masalah dan menyedari kita boleh menggunakan pada masalah yang lain pula. Peniskalaan memudahkan masalah dengan hanya menumpukan perhatian terhadap butiran yang penting. Okey, mari kita lihat peniskalaan. Teknik komputasional yang ketiga adalah peniskalaan. Peniskalaan memudahkan masalah dengan hanya menumpukan perhatian terhadap butiran yang penting. Ahmad memutuskan bahawa idea terbaik adalah untuk menyediakan peta. Okey, Ahmad bernasib baik kerana sekotak pensel warna dan beberapa keping kertas hanyut bersama-samanya. Peta tersebut tidak memerlukan perincian semua detail dalam pulau, tetapi apa yang perlu Ahmad tahu sahaja dan tidak perlu menjadi karya seni terhebat selagi dia dapat melihat di mana semua mercu tanda, okey, ataupun landmark yang penting dan membantu ia mencari jalan di seluruh pulau tersebut. Peniskalaan adalah satu teknik yang sentiasa digunakan dalam computer science. Program sederhana ini dibuat dalam atur cara Python. Okey, kita lihat di sini X sama dengan 10, Y sama dengan 9, Z sama dengan X tambah Y, print Z. Ia menambah 10 dan 9 bersama-sama dan menghasilkan paparan hasil 19. Ia kelihatan seperti algebra yang mudah, tetapi apa yang berlaku di sebalik tabir ialah jauh lebih rumit daripada yang kita nampak. Okey, baris pertama memerintahkan komputer untuk menepikan sejumlah memori tetap utamanya dan kemudian memasukkan nilai 10 ke dalam baris kedua, memberi komputer untuk simpan lebih kurang memori yang berbeza di lokasi, di lokasi memori, dan simpan nilai 9 di dalamnya, dan pada baris ketiga disalin daripada memori ke unit pemprosesan utama iaitu CPU, di mana ia ditambahkan bersama hasilnya. Ia kemudiannya disalin kembali ke dalam lokasi memori yang lain sebelum ia dipaparkan pada layar. Bahkan sebelum komputer boleh memulakan melaksanakan arahan, mereka harus menukarkan menjadi urutan denyutan elektrik yang mewakili binary dan sifar yang menjalankan program. Ia melibatkan manipulasi denyutan elektrik ini oleh gerbang logik dalam bahasa pengaturcaraan tinggi CPU seperti Python, membolehkan pengaturcara memberi tumpuan kepada apa yang kod akan buat daripada membimbangkan apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir. Pengaturcaraan perkakasan adalah contoh proses abstraksi atau abstraction yang sangat baik. Teknik seterusnya adalah algoritma atau pengiklakan bagi tingkatan 3. Ia adalah satu set langkah yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Ia adalah teknik yang penting dalam pemikiran komputasional. Okey, kita lihat Ahmad sedang membuat rebusan kelapa. Okey, Ahmad sedang membuat rebusan kelapa untuk makan malam, dan Ahmad akan menyediakan beberapa langkah untuk
diikuti. Algoritma ialah nama lain untuk satu set langkah atau sekumpulan peraturan atau kedua-duanya. Saintis-sains komputer sering menggunakan carta alih untuk menerangkan algoritma, menjadikannya jelas dan bagaimana satu langkah akan datang yang lainnya. Kita boleh lihat dengan jelas jika kita menggunakan carta alih. Algoritma selalunya merangkumi penangkulan logik. Ini adalah teknik komputasional yang seterusnya, penangkulan logik. Penangkulan logik bermaksud membuat keputusan dan melakukan satu perkara atau perkara yang lain. Sebagai contoh, ini adalah kaedah Ahmad membuat rebusan kelapa. Tetapi kali ini ia lebih terperinci dalam membuat beberapa keputusan. Sekarang algoritma sudah bertukar daripada mendidih kepada masukkan api penuh. Okey, di sini mendidih kepada masukkan api penuh. Dan ia bertanya, adakah rebusan masih didih? Jika tidak, ia akan terus kepada panas penuh. Okey, jika tidak, ia akan terus kepada panas penuh. Jika ya, dia akan terus ke bawah. Okey, dan kepanasan api dikurangkan. Dan ini adalah dipanggil gelung. Okey, ini adalah dipanggil gelung atau loop. Sudukut adalah satu cara yang lain untuk menulis bagaimana algoritma berfungsi dalam atur cara. Menukarkan sudukut kepada program kerja adalah pekerjaan yang lebih mudah. Okey, peringkat akhir. Kita lihat peringkat akhir adalah teknik penilaian. Okey, peringkat akhir untuk mengembangkan penyelesaian masalah ialah pengujian atau penilaian. Bertanya jika ada jalan penyelesaian yang baik atau tidak dan bagaimana ia dapat diperbaiki. Penyelesaian untuk masalah mungkin diperhalusi berkali-kali sebelum siap digunakan. Okey, sekarang anda tertanya-tanya apa yang berlaku pada Ahmad. Satu hari kapal penyelamat akan tiba, tetapi mereka melihat Ahmad berada dalam keadaan baik dan kapal itu memutuskan untuk meninggalkan Ahmad. Tetapi jangan bimbang, mereka meninggalkannya dengan seorang peneman. Okey, sampai di sini saja penerangan tentang teknik pemikiran komputasional. Okey, sampai berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.